الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له أو كما قال. hadis sahih riwayat Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Nabi kata air zam-zam itu berkat dan berkhasiat sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dekat kita tentang air zam-zam dan tentang barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu bahawa ada di antara makhluk Allah ini yang Allah bagi dekat dia barakah. Di antaranya ialah air zam-zam. Tuan-tuan bayangkan air yang disebut sebagai air yang ada barakah ini. Dipam air ini non-stop, tak berhenti. 1 second, 1 saat air zam-zam dipam 8,000 liter. 1 second. Kalau kali dengan 60 second, air zam-zam dipam 480,000 liter 1 minit. Kalau dikali dengan 24 jam, air zam-zam dipam 28.8 juta liter 1 jam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bermakna satu hari air zam-zam dipam sebanyak 691 juta liter. Dan yang lagi hebatnya, air yang disebut sebagai air yang barakah ini, dia mengambil masa 11 minit untuk air itu balik ke level asal dia. Pamlah banyak mana pun, dalam masa 11 minit, dia akan balik pergi duduk di level tu dan dia tak temu. Demikian Allah Subhanahu wa taala menjadikan salah satu makhluknya yang bernama air zam-zam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita bahawa air itu ada khasiat dan barakah.
Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Jamrah Ad-Dubai radhiyallahu anhu kata dia, kuntu ujalis Ibn Abbas di Makkah fa akhazatni al-humma faqala abridha anka bima'i zamzam fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-humma min qayhi jahannam فأبردوها بماء زمزم أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Jamrah Ad-Dubai, kata dia, aku pernah satu masa dulu duduk-duduk bersama dengan Ibn Abbas di Makkah. Aku kena demam panas. Abi Jamrah cerita, dia kata satu masa dulu, masa di Mekah, aku pernah duduk sama dengan Ibnu Abbas. Siapa Ibnu Abbas, tuan-tuan? Pupu Nabi. Nama dia Abdullah bin Abbas. Al-Abbas itu pak penakan Nabi. Dia sepupu Nabi. Dia kata, satu masa dulu, masa di Mekah, aku pernah duduk bersama dengan Ibnu Abbas. Kebetulan aku kena al-humma, kena demam panas. Faqala, kata Ibnu Abbas kepada aku, abridha anka bima'i zamzam. Ibnu Abbas kata dekat Abi Jamrah, dia kata, badan kamu panas, pasal kamu kena demam panas. Kamu sejukkan badan kamu yang panas ini dengan air Zam-Zam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Ibnu Abbas, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, Nabi kata, al-humma min qayhi jahannam. Demam panas ni adalah kerana hembusan neraka Jahannam. Fa'abriduha bima'i zamzam. Nabi kata, maka sejukkanlah demam panas itu dengan air Zam-Zam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Bahkan cerita air Zam-Zam ini juga popular dengan hukum minum berdiri. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu an, kata dia, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fashariba wa huwa qa'im. Kata Ibnu Abbas, dia kata, aku pernah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam minum air Zam-Zam. Maka Nabi minum, fashariba, maka Nabi minum, wa huwa qa'im, dalam keadaan Nabi berdiri. Ulama bincang, adakah hadis ini nak bagi tahu kata minum berdiri itu sunnah? Keputusan dia, dah. Bukan nak abang kata minum berdiri itu sunnah, tapi nak abang kata minum berdiri itu tidak haram. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat tahmilu min ma'i Zamzam wa tukhbir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmilu, atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Aisyah radhiyallahu anha, dia dilihat selalu bawa balik air Zam-Zam ke rumah dia. Tuan, kita duk baca cerita tentang tanah haram. Okey. Al-Haramain, dua tanah haram iaitu Mekah dan Madinah. Di antara pantang larang di tanah haram ini ialah dia tak boleh ambil balik apa-apa yang ada di tanah haram. Tuan-tuan tak boleh ambil batu seketui bawa balik main ke rumah. Tak boleh.
Selain daripada tidak boleh kepak pokok, tidak boleh cabut pokok-pokok yang tumbuh sendiri dan sebagainya. Tapi air Zam-Zam ini air yang terbit daripada bumi Makkah, tapi boleh bawa balik. Pasal apa? Pasal Nabi SAW buat benda tu. Zam-Zam boleh dibawa keluar daripada tanah haram. Walaupun benda lain tidak boleh dibawa keluar. Batu dia, pasir dia, even debu dia tak boleh bawa keluar daripada tanah haram. Tetapi ma'u Zam-Zam, air Zam-Zam boleh. Aisyah radhiyallahu anha, dia kata dia selalu duk gendong bawa balik air Zam-Zam ini. Daripada perigi Zam-Zam bawa balik ke rumah. Dan kata Aisyah lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yahmiluh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tidak cukup dengan pi minum sahaja di telaga Zam-Zam itu, Nabi bawa balik air Zam-Zam ke rumah. Bahkan Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, dia kata ma'u Zam-Zam lima syuriba lahu. Macam mana Nabi SAW kata, macam tu Ibnu Abbas kata. Dia kata air Zam-Zam itu dia jadi macam mana kita niat masa nak minum dia. In syaribtahu tastashfi, kalau sekiranya kamu minum Zam-Zam itu dengan niat nak lega daripada apa-apa sakit, syafakallah, Allah akan bagi lega. Dia ikut niat kita. Kita niat apa masa nak minum Zam-Zam tu? Kalau kita niat Bismillahirrahmanirrahim, kita niat mudah-mudahan dengan berkat ayat yang Allah nyatakan keberkatan dia ni, yang Nabi bagi tahu berkat dia ni, mudah-mudahan sakit aku ni Allah bagi sembuh. Syafakallah. Ibnu Abbas kata Allah akan sembuhkan. Wa in syaribtahu li syaba'i. Kalau sekiranya kamu minum air Zam-Zam tu kerana kamu lapar, kamu ingat nak bagi kenyang, ashba'akallah. Ibnu Abbas kata Allah akan kenyangkan kamu. Wa in syaribtahu liqat'i dham'at. Kalau sekiranya kamu minum ini kerana nak menghilangkan dahaga kamu, qata'ahullah. Allah akan hilangkan dahaga itu. Begitulah yang dikatakan air Zam-Zam itu. Kata dia, wa kana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma idza syariba ma'a Zamzam qala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Kita duk pergi kursus haji, kita duk pergi kursus umrah daripada abang kat kita yang ni. Kata lepas kita tawaf 7 pusingan, kita pergi belakang makam Ibrahim, sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Lepas tu dia kata mai agak-agak berbetulan dengan multazam, ambil air Zam-Zam. Bismillahirrahmanirrahim. Masa nak minum tu doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nak minum tu minta, ya Allah ya Tuhanku, aku mohon kepadamu supaya bagi kepada aku ilmu yang bermanfaat. Bagilah kepada aku rezeki yang luas. Bagilah kepada aku lega daripada segala sakit. Minum. Rupa-rupanya itu amalan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah benda yang dikatakan barakah. Asal-asal barakah ini ialah daripada Allah. Berkat ni bukan kita reka. Berkat tak boleh mai daripada sebarangan benda. Barakah daripada Allah. Barakah Allah itu Allah bagi kepada sesetengah makhluk dia. Barakah ni apa tuan-tuan? Kebaikan yang banyak. Itu barakah. Al-Quran. Al-Quran ini kalam Allah. Penuh barakah.
Macam mana cara kita nak bertabarruk, nak mengambil barakah daripada Al-Quran? Macam mana? Baca dia. Macam mana cara kita nak bertabarruk, nak mengambil barakah daripada Quran ini? Fahami dia. Macam mana cara kita nak ambil barakah, nak ambil berkat daripada Quran ini? Amalkan dia. Barakah Quran itu kitab yang penuh barakah. Tapi kita nak mengambil berkat, kita nak bertabarruk dengan Quran itu, cara dia macam mana? Cara dia kena baca, cara dia kena faham, cara dia kena amal. Bukan cara dia dengan piduk rebuih dia buat air minum. Ada orang buat macam tu. Dia kata nak ambil berkat Quran ni, dia rendam Quran sikit, dia minum air tu. Dia mereka dalam nak mencari keberkatan. Demikian juga waktu, masa juga ada masa yang barakah. Bila? Di antara masa yang barakah tu bila? Malam Qadar, Lailatul Qadar. Malam Qadar disebut di dalam Quran sebagai malam yang barakah. Khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Pasal apa? Pasal barakah malam itu. Macam mana cara kita nak ambil barakah Lailatul Qadar? Macam mana cara kita nak bertabarruk, nak mengambil berkat dengan Lailatul Qadar? Macam mana? Dengan cara tumpukan ibadah pada 10 akhir Ramadan. Itu cara dia. Banyak orang tahu kata malam itu malam barakah, tapi cara dia nak bertabarruk itu, dia buat kerja syirik. Ada tempat-tempat yang Allah bagi barakah. Di antara tempat yang Allah bagi barakah ni apa dia? Masjidil Haram. Tempat yang penuh barakah. Apa bukti barakah dia? Bukti dia siapa semayang di Masjidil Haram dijanjikan pahala berapa banyak? 100,000 pahala berbanding dengan sembahyang di tempat lain. Pasal apa dia dijanjikan pahala yang macam tu punya besar? Pasal dia adalah tempat yang barakah. Mana kita nak tahu kata tempat tu barakah? Ada nas dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tempat yang barakah ini. Di antara tempat yang barakah itu di mana? Masjid Nabawi. Macam mana cara kita nak bertabarruk, nak mengambil berkat daripada Masjid Nabawi yang dinyatakan berkat ini? Cara dia macam mana? Dengan sembahyang di Masjid Nabawi. Dijanjikan pahala besar pada dia. Dan demikianlah halnya dengan benda yang Allah Subhanahu wa taala bagi barakah. Di antara dia apa dia? Zam-zam yang kita baca dalam muqaddimah tadi. Macam mana cara nak mengambil barakah daripada zam-zam ni? Ikut cara yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dia. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 12. Bahrul Mazi jilid 12. Kita sampai muka surat 186. 186, bila saya tengok tadi, sebelum main tadi, tengok-tengok last baca 5 hari bulan 5 tahun 2015. Saya telefon tanya kawan-kawan ada ikut kuliah. Saya kata betul ke? Saya kata saya tanda 5 hari bulan 5, betul ke? Dia kata Ustaz nak cek. Betul, dia kata. Masya Allah. Bulan 5 last baca, malam ni main tengok berubah masjid ni dengan cermin keliling. Dengan bacaan tu imam pun sedap lain daripada biasa. Biasa pun sedap, malam ni sedap lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk pada malam ni bab ma jaa fin nahyi 'anil akli wasyurbi bishimal. Itu bab yang datang pada menyatakan tegah makan dan minum dengan tangan kiri. Tajuk ni very simple. Senang punya tajuk, mudah punya tajuk. Kita pun dah memang duk buat dah. Bila kita tengok anak kita, kalau anak kecil-kecil, kalau anak dah besar-besar, tengok cucu kita duk makan dengan tangan kiri, kita tegur. Tapi kita tegur dia tak bagi makan dengan tangan kiri dan kita nak suruh dia makan tangan kanan, pasal apa?
Kita pun tak tahu, kata ada hadis rupanya cerita pasal benda ni. Kita cuma duk ingat kata tangan kiri duk usul berak, tak boleh menggaji. Malam ni sikit kita dapat tahu, oh rupa-rupanya makan dengan tangan kanan itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rupanya makan dengan tangan kiri itu bukan sahaja tidak sunnah, bahkan dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila satu orang tu makan apa-apa suatu, maka hendaklah makan dengan tangan kanan. Itu dia punya starting dia macam tu. Begitulah juga minum, mestilah dengan tangan kanan. Saya pernah mengajar satu tempat dulu. Lah tak mengajar dalam masjid tu. Satu orang dia marah kat saya. Dan bila kita dah mengajar kadang kering rengkuh. Tengoklah masjid boh gelas balik mana, dia boh balik kanan, kita ambil tangan kanan, dia boh balik kiri, kita ambil tangan kiri lah. Hari tu masjid tu boh gelas tangan kiri, belah-belah kiri. Saya pun ambil dengan tangan kiri. Dia marah. Dia mai jumpa saya lepas kuliah. Sahabat kita ni, cikgu sekolah dia ni. Mai salam, dia kata, Ustaz, saya malam ni lah mai mengaji kat Ustaz. Saya tak tahu kepala ikut. Aku cakap apa tadi, tak kenal tang mana. Dia kata, saya punya hormat Ustaz, saya punya respect Ustaz. Dia tetapi bila Ustaz pegang gelas minum tangan kiri tadi, habis saya hilang respect. Nampak tuan? Ni harum ngaji depan ni, jangan buat pasal. Dia macam-macam pasien duduk dalam depan ni. Kan? Macam-macam pasien duduk ada. Sekali itu saya ada jemputan open house raya di pulau, di Penang pulau. Dia buat makan open house raya dia lepas maghrib, start pukul 8. Dia, kerana dia ni orang besar-besar sikit, dia tulis dalam jemputan tu suruh pakai baju batik. Saya ada baju batik tapi tak apa rajin pakai. Tapi dah pakailah malam tu. Saya singgah di Masjid Negeri Pulau Pinang. Singgah Masjid Negeri Pulau Pinang sembahyang maghrib. Lepas maghrib nak pergi lah rumah dia buat makan ni. Jumpa dengan satu orang. Dia tengok saya dengan muka macam nak marah, dengan buat sebek tu macam. Lepas tu tulis dalam Facebook. Dia kata, saya bila tengok Ustaz pakai baju batik tadi, saya hilang respect kat Ustaz. Betul dengan buat apa saya? Minum pegang tangan kiri pun jadi hal, pakai baju batik pun jadi hal. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, satu-satu orang punya manusia, dia punya nilai yang dia pegang dalam diri dia tu kita pun tak tahu macam mana. Okey. So balik kepada cerita tangan kanan ni, dia suruh makan tangan kanan, dia suruh minum pegang gelas tangan kanan, dan dia kata jangan pegang tangan kiri. Maka yang demikian itu mendapat pahala di sisi Allah. Kalau kita pegang tangan kanan, minum gelas, kita niat kata ini sunnah Nabi, pahala. Okey. Kerana ia adalah suruh syarak yang demikian itu dan jadi sunnah ia. Itu dia. Bila benda ni ada bersabit dengan Quran ataupun dengan hadis dan kita buat dengan niat nak ikut perintah Allah dalam Quran dan perintah Nabi di dalam hadis dia, meter pahala duk jalan. Meter pahala kita, meter duk jalan. Maka janganlah makan dengan tangan kiri dan janganlah minum dengan tangan kiri. Maka yang demikian itu, yakni makan minum dengan tangan kiri itu, ditegah syarak kita akan sebagai tegah makruh, dia kata. Yakni bukanlah memperbuat yang demikian itu menjadi dosa. Dan bukanlah ia menyebabkan dosa yang mewajibkan seksa. Tu dia nak bagi clear benda tu. Bukan kata makan pegang gelas minum dengan tangan kiri itu berdosa. Lebih-lebih lagi kita nak kata kalau pegang gelas dengan tangan kiri itu sampai nak kena azab dalam neraka. Dah. Cuma tak elok. Itu saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bermula dalil yang menunjukkan atas yang demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Inilah yang kata sedapnya kitab Tok Guru kita Syekh Idris Al-Marbawi. Dia habaq satu tajuk, dia bagi mai hadis kat kita. Pasal apa tuan-tuan? Bila kita nak pegang buat amalan, bila benda ni, bila amalan ini, dia ada sos,
ada sumber daripada Quran, daripada hadis, kita tak ada ragu-ragu. Bismillah, terus buat. Pahala dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulu ahadukum bi shimalihi wa la yashrab bi shimalihi fa inna asy-syaitan ya'kulu bi shimalihi wa yashrabu bi shimalihi. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ia ni seorang alim besar, namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu dia. Yang riwayat hadis ni siapa dia? Anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini mak dia siapa? Siapa nama isteri Sayyidina Umar ni yang melahirkan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang akhirnya menjadi orang hebat? Tuan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun dipanggil Ibnu Umar ini, dia orang yang kedua terbanyak riwayat hadis selepas daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bapa dia Sayyidina Umar, kita tahu. Mak dia siapa dia? Zainab binti Maz'un. Mak dia tak popular. Patut kita kenal. Pasal apa? Pasal ini ibu hebat. Ibu yang melahirkan orang hebat. Ibu yang menjadi isteri kepada manusia hebat, iaitu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mak kepada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun isteri Sayyidina Umar ni ialah siapa dia? Zainab binti Maz'un. Abang dia Osman bin Maz'un. Tuan-tuan pernah dengar nama Osman bin Maz'un? Juga orang hebat. Ni pak benakan kepada Ibnu Umar. Adik ke abang mak dia ni. Tuan-tuan pernah dengar khutbah Jumaat tu imam nanti baca ayat Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Tuan-tuan hak tak jadi khatib pun hafal ayat tu. Pasal apa? Pasal masuk malam ni tak tahu berapa puluh tahun dah duk dengar ayat ni. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ada khatib duk silap bila baca innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Innallaha ya'murukum dia buat dah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ayat ni tuan-tuan, bila turun, bila Nabi baca ayat ni, Osman bin Maz'un, adik ipar Sayyidina Umar ni, tak masuk Islam lagi. Kerana dengar ayat innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Bila dia dengar ayat ni, satu macam punya goncang hati dia. Dan ayat ni menjadi sebab musabab kepada Osman bin Maz'un masuk Islam. Kita, tu nak kata kita pula. Kita ni berapa puluh tahun dah duduk dengar ayat ni, duduk lagu tu Pasal apa? Pasal kita tidak tahu apa maksud yang tersirat di sebalik ayat ini. Nah, ini saya tak boleh cerita panjang benar ni, sebab yang ni akan keluar di dalam tafsir ayat 90 Suratul Nahli di Masjid Pematang Buluh di Pulau Pinang. Dia akan main ni cerita tentang Osman bin Maz'un yang dengar ayat ni, dan kemudiannya kerana dengar ayat ni menjadi sebab musabab kepada dia masuk Islam, dan dia pula jadi orang Islam yang cukup hebat. Dia satu orang yang zuhud dengan dunia. Osman bin Maz'un ini yang kata pak benakan kepada Ibnu Umar, yang riwayat hadis kita nak baca sekali lagi ni. Pak benakan dia ni dengar ayat ni, masuk Islam dan menjadi seorang Islam yang cukup zuhud. Sampai Aisyah pernah pergi rumah dia, jumpa dengan isteri dia. Dia mula tak mau kahwin. Yang kata tak mau cerita tadi ni, cerita juga. Bila Aisyah tanya bini dia, apa abang suami hang Osman bin Maz'un ni? Bini dia kata apa? Bini kata dia ni satu orang yang tak ada dengan tak ada rumah sopa ya, bini dia kata.
Osman bin Maz'un laki aku ni, dia ni ada rumah ke tak ada rumah, sopa ya. Maksud dia apa? Dia tak peduli apa. Dia kira nak beribadah kepada Allah. Potong ringkah cerita dia ni, akhirnya dia ikut Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ni hadis tak baca lagi, baru cerita Pak menekan dia. Dia ikut Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, dan dia ahli perang Badar. Dia ikut Nabi dalam perang Badar. Osman bin Maz'un ini, dia ikut Nabi dalam perang Badar, dan dia balik daripada perang Badar hidup. Dia tak mati, dia tak syahid dalam perang Badar. Dia balik daripada perang Badar, dia mati. Dan dia adalah orang muhajirin, orang Mekah yang mai Madinah, orang muhajirin yang pertama dikebumikan di perkuburan Baqi'. Yang tu hebat dia ni. Dan sehingga apabila anak Nabi, dia ada percanggahan riwayat. Satu riwayat kata Ruqayyah, satu riwayat kata Zainab, anak Nabi. Wallahu a'lam mana satu. Hadis mai ada sebut dua nama ni. Bila anak Nabi duk sakit nak meninggal ni, Nabi pergi bisik dekat anak ni. Nabi kata tak apa, pilah. Nabi kata ke anak dia, pilah, mudah-mudahan hang akan menyusul orang yang dikasihi Allah, iaitu Osman bin Maz'un. Hebat dia sampai macam tu. Dan anak Nabi ni dikebumikan sebelah kubur Osman bin Maz'un. Sayangnya Nabi kepada Osman bin Maz'un ini pak penakan kepada Ibnu Umar yang riwayat hadis yang kita nak baca ni. Dan Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, sendiri orang hebat. Dia sendiri tu orang hebat. Bukan hebat kerana dia meriwayatkan banyak hadis sahaja, tapi dia masuk Islam umur 10 tahun. Masuk Islam dah. Umur 13 tahun nak ikut Nabi SAW turun dalam perang Badar. Waktu perang Badar tu umur dia baru 13. Dia nak ikut, Nabi tak lagi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar ni riwayat hadis yang kita nak baca ni. Perang pertama yang dia dibenarkan oleh Nabi turun dalam perang Khandaq. Dan masa perang Mu'tah. Perang Mu'tah ni, siapa yang hebat dalam perang Mu'tah tuan-tuan? Ja'far bin Abi Talib. Sehingga Nabi panggil dia Ja'far At-Tayyar. Kan cerita dalam perang Mu'tah di Jordan tu. Dia kena tetak tangan dia. Dia ada pegang bendera, tetak tangan. Bendera nak jatuh, tangan sebelah lagi tangkap. Tetak tangan sebelah lagi. Dia kapit celah ketiak dia. Ja'far bin Abi Talib, pak menakan Nabi ni. Ya, sepupu Nabi. Sehingga kan Nabi panggil dia sebab tangan dua-dua tak ada. Nabi kata aku dapat melihat dia di syurga esok, Allah bagi sayap sebagai ganti tangan yang putus itu. Dipanggil dia Ja'far At-Tayyar. Ni Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang riwayat hadis kita nak baca ni, dia sama dengan Ja'far At-Tayyar ketika berlaku perang Mu'tah. Lepas Nabi wafat, dia terlibat dalam perang Yarmouk. Masa Sayyidina Osman menjadi khalifah, ni cerita Ibnu Umar ni, kita dah dengar hadis dia banyak sangat dah, tapi kita tak kenal dia. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ataupun Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini, semasa Sayyidina Umar menjadi khalifah, Umar offer dekat dia jadi hakim di Madinah. Dia tak mau. Walhal Sayyidina Umar nampak tidak ada orang lain yang layak bagi dekat dia jawatan hakim. Dia tolak. Tawaduk. Bila mai Sayyidina Osman bin Affan naik menjadi khalifah, Osman akhirnya syahid dibunuh. Apabila Osman dibunuh, nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab di antara nama yang dicadangkan oleh ramai orang untuk menjadi khalifah mengganti Sayyidina Osman bin Affan. Hebat tak hebat tuan-tuan? Orang boleh teringat nak bagi kat dia? Hebat. Tapi dia satu orang yang sepanjang sejarah hidup dia, dia cuba untuk
tak mau libatkan diri di dalam pertelingkahan. Bila berlaku salah faham di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, dia mengambil sikap berkecuali. Dia tak mau memihak dekat Ali dan dia tak mau memihak dekat Muawiyah. Bahkan dia sangat berduka cita melihat orang Islam bergaduh. Dan akhirnya dia jadi orang hebat dengan cara dia, dengan ilmu dia. Dia meriwayatkan lebih daripada 2,600 hadis. Dia ni. Dan dia dipuji oleh ramai sahabat Nabi. Kalau kita nak cari balik hadis-hadis yang sahabat-sahabat puji dia. Di antaranya Aisyah sendiri puji dia. Di antaranya Jabir bin Abdullah puji dia. Di dalam riwayat-riwayat mereka. Tuan-tuan dah tahu dia hebat macam ni, cuba kita tengok apa hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat alim besar dia ni, dan namanya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah makan seseorang daripada kamu dengan tangan kiri. Itu hadis dia. Simple hadis, tapi diriwayatkan daripada satu tokoh besar. Dia kata Nabi SAW kata, jangan makan dengan tangan kiri dan janganlah minum dengan tangan kiri. Kerana syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Dia kata. Baik. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis ada riwayat daripada Jabir dan Umar bin Abi Salamah dan Salamah bin Al-Aqwa dan Anas bin Malik dan Hafsah isteri Nabi SAW. Dan bermula hadis ini hasan lagi sahih. Masalah dia kata, makan dengan tangan kanan. Kata Imam Ghazali di dalam Ihya, dan kata Az-Zubairi di dalam Ittihafus Sadah, dan makan dengan tangan kanan itu kerana beradab atas qaul yang asah. Orang nanti bagi banyak cerita. Tak pasal apa kita kena makan tangan kanan? Pasal apa tak boleh makan dengan tangan kiri? Orang nanti bagi 1001 sebab. Pasal apa? Tapi pendapat yang paling asah, kerana itu menunjukkan orang yang beradab. Itu paling cantik. Sama macam orang tanya kan, ada orang tanya, dia kata, Ustaz, dia sempadan tanah haram ni, baru duduk sembang dengan kawan-kawan ni, sempadan tanah haram ni pasal apa tak sama? Tanah haram Mekah, contoh kita kata, kita ambil center dia Kaabah. Pasal apa sempadan tanah haram tu dia tak circle? Pasal apa diameter dia tak sama? Kaabah duduk tengah, dia sama sempadan keliling dia. Pasal apa tak sama? Orang tanya. Soalan tu tak payah tanya lah. Tu semua buang masa. Hang tahu dengan hang tak tahu pun tak ada beza apa. Tapi orang kita ni kena benda tu dia nak tanya. Tak, dia kata pasal apa sempadan ke utara berapa kilometer, pasal apa sempadan ke selatan berapa kilometer, ke timur, ke barat, pasal apa dia tak sama? Dia fikir dia lah tak sama. Banyak benda lain yang kena fikir. Ada fikir pasal apa sempadan tak sama ni, pening tuan-tuan. Tapi tak payahlah dengan orang kita ni, dia suka macam-macam tu. Baik, bila cek-cek tengok, rupanya ada juga riwayat-riwayat yang Israiliyat. Riwayat yang bersumberkan Bani Israel. Ada yang kata penentuan sempadan ini berdasarkan kepada tempat malaikat berdiri. Malaikat yang menjaga Kaabah dan malaikat yang menjaga Hajar Aswad berdiri. Tang mana malaikat berdiri, tang tu dijadikan sempadan. Ada, riwayat tu ada. Tapi itu riwayat Israiliyat. Baca lagi, jumpa pula riwayat kedua. Dia kata sempadan itu ditentukan berdasarkan kepada pancaran cahaya Hajar Aswad ni. Hajar Aswad ni dulu dia bercahaya. Cahaya dia pi tang mana last cahaya dia, tang tu sempadan.
Itu juga daripada sumber Israiliyah. Kemudian dia kata pendapat yang asah, pendapat yang boleh pakai apa dia? Sempadan itu ditanda oleh Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jibril yang suruh Nabi Ibrahim letak tanda. Jibril suruh Nabi Ibrahim letak tani sebagai tanda. Nabi Ibrahim letak. Macam mana Jibril boleh bagi tahu dekat Nabi Ibrahim letak di situ? Kerana Allah yang menentukan. Itu yang asah. Kan? Jadi sama dengan yang ni. Dia kata ni yang cerita suruh makan minum dengan tangan kanan ni pasal apa? Dia kata pasal itu menunjukkan beradab. Dan itulah qaul yang asah, dia kata. Habis. Baik, dan kata qil wajib. Tuan-tuan, dalam agama kita ni sampai bila pun tiada benda lagu ni. Dan tiada perbezaan pendapat ini. Satu kata itu yang sunat. Satu kata, no, itu bukan sunat, itu wajib. Sampai bila pun tiada. Bertengkar, tak ada guna. Dia ni, ustaz apa ni, dia kata wajib tu, makan tangan kanan, dia kata wajib ni. Wahabi apa dia ni. Allahu Akbar. Jangan macam tu. Dengar bagi banyak-banyak, oh ini kata macam ni, ini kata macam ni, ini kata macam ni. Dengar, tidak salah. Menghukum orang untuk merosakkan kerja dakwah, itu salah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan menunjuk bagi barang yang di dalam sahih Muslim. Dalam sahih Muslim ada beritahu, dia kata annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a man ya'kul bi shimalih fanahahu faqala la astati'. Fashallat yaminuhu falam yarfa'ha ila fihi hatta mata. Ni, orang yang kata wajib ni, dia pakai hadis ni. Hadis ni hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Apa maksud hadis ni? Dia kata bahawasanya Nabi SAW melihat dia satu orang makan dengan tangan kiri. Ini hadis Muslim, hadis sahih. Satu hari Nabi tengok satu orang makan dengan tangan kiri, maka ditegah akan dia oleh Nabi SAW. Yakni Nabi nasihat dia, jangan suap makanan dengan tangan kiri, iaitu tidak baik. Satu orang makan dengan tangan kiri depan Nabi. Bila Nabi tengok, Nabi buat apa? Fanaha. Nabi SAW tegah dia. Fanahahu. Nabi tegah dia. Bila Nabi tegah dia, makan dengan tangan kiri. Pasal apa Nabi tegah? Kerana tangan kiri itu selalunya memegang benda kotor. Dan pula layak benda-benda kotor dengan tangan kiri. Dia kata yang makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri itu adalah kerja syaitan. Pasal itu Nabi tegah. Bila didengar Nabi SAW tegah dia makan dengan tangan kiri itu, maka dia pun naik meradang dan naik sombong. Ada orang macam ni. Dia buat satu benda salah ataupun satu benda yang tak berdosa tapi tak bagus. Okey. Orang tegur. Yang tegur tu pula Nabi SAW. Kalau zaman kita lah, Nabi dah tak ada. Orang yang ada ilmu tegur dia pasal dia buat satu benda yang bukan berdosa, bukan sampai nak masuk neraka, tapi benda tu tak bagus. Kerana tak bagus, maka satu orang sudah tegur dia. Bila tegur dia, ni syekh ni, yang tegur dia ialah Nabi SAW. Bila Nabi tegur dia, maka naik meradang. Dia kata, pasal apa meradang orang kata naik? Yang tu pun tak payah tanya lah. Kan? Dia dah naik kan. Aku naik geram. Aku naik marah juga. Kan? Aku pun naik. Adakah kerana lah ni harga barang naik? Dia nak mabek tu. Kan? Pasal apa naik? Pasal apa tak turun? Dia kata yang turun ni yang hujan dia. Hal lain semua naik. Baik. Dan tu selingan. Tolak tepi. Dia kata maka naik meradang dia. Apabila Nabi tegur dia makan dengan tangan kiri. Maka naik meradang dia. Dan naik sombong dia. Sombong pun naik juga. Nabi tegur dia. Oh tak boleh orang tegur. Tak boleh orang tegur. Piu telinga. Lalu disahutnya akan ajar Nabi SAW itu. Dengan katanya, tiada aku kuasa.
Dia makan dengan tangan kiri. Nabi tegur dia. Nabi kata, saya makan dengan tangan kiri. Nabi kata, makan dengan tangan kanan. Dia kata, la astati'. Tangan kanan aku tak kuasa untuk nak guna buat makan. Walhal, tangan dia boleh tak boleh ambil makan suap dengan tangan kanan? Boleh tak boleh? Boleh. Tapi dia saja pakai tangan kiri. Tapi bila Nabi tegur, dia saja pergi kata dekat Nabi kerana marah dia. Kerana sombong yang ada dalam diri dia. Dia kata dekat Nabi SAW, la astati'. Aku tak mampu nak guna tangan kanan aku. Pasal itu aku pakai tangan kiri. Yakni tangan tu dia silap tu. Yakni tangan kananku tidak berupaya menyuap. Tu dia tulis tu. Yakni tangan kiriku. Tuan-tuan potong kiri, buah kanan. Dia kata dekat Nabi, yakni tangan kanan aku tak berupaya untuk nak suap. Maka dengan sebab itu, aku guna tangan kanan. Maka dengan sebab bantahnya itu, dan dengan sebab sombongnya itu, menjadi keras tangannya. Dia makan tangan kiri, Nabi tegur dia. Nabi kata, awak pakai tangan kiri, makanlah dengan tangan kanan. Dia jawab dekat Nabi, tangan kanan aku tak kuasa untuk nak suap makanan. Walhal tangan dia boleh. Tapi dia saja jawab macam tu dekat Nabi, pasal marah Nabi tegur dia. On the spot. Serentak dengan tu, Allah jadikan tangan dia tak berfungsi. Kalau kita hari ni kata apa? Paralyzed. Lumpuh tangan dia sebelah. Maka keras tangannya. Tiada terangkat lagi tangan kanannya itu untuk nak ke mulutnya. Dan begitulah halnya sehingga mati. Jadi golongan ulama yang mengatakan haram makan dengan tangan kiri, wajib guna tangan kanan, mereka guna hadis ni. Mereka kata, tengok, Nabi tegur satu orang makan tangan kiri, bila dia bantah, Allah bagi lembek tangan kanan dia. Menunjuk kata apa? Makan menggunakan tangan kanan itu wajib, dia kata. Ini golongan yang mewajibkan makan tangan kanan. Mereka berdalilkan dengan hadis sahih, riwayat Imam Muslim ini. Dalam satu riwayat lain, dia kata apa? Apabila sampai tang tadi Nabi kata apa? Makanlah dengan tangan kanan, jangan kamu makan dengan tangan kiri. Dia kata, la astati'. Dia kata, aku tak mampu. Dalam riwayat lain, dia mai tambahan. Dia kata apa? Nabi kata, la stata'ta. Nabi kata, betul ke tangan kanan hang tak mampu untuk nak suap makanan? Nabi kata dekat dia, ma mana'ahu illal kibr. Nabi kata, tidak ada yang menghalang kamu daripada guna tangan kanan, melainkan takabur kamu. Itu dalam riwayat lain. Juga riwayat Muslim. Nabi kata kat dia, sebenarnya hang bukan tak mampu nak pegang dengan tangan kanan, tapi hang takabur. Nabi yang tegur hang. Hang bantah teguran Nabi. Tidak ada yang menyebabkan hang tak mau guna tangan kanan ini. Illal kibr. Melainkan takabur yang ada dalam diri hang. Dan kata dalam riwayat itu, qala Salamah bin Al-Aqwa, fama rafa'aha ila fihi. Maka sejak daripada itu, tangan kanan dia tidak boleh lagi nak angkat makanan, walaupun ke mulut sendiri. Tak boleh lagi. Tangannya sudah paralyzed. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada hadis ni, yang paling besar. Apa dia tuan-tuan? Bila mai dekat kita, kata ini hadis, sami'na wa ata'na. Selamat. Selamat. Hamailah satu tok guru, sahabat besar mana pun, kalau dia mai bercakap satu benda yang terang bercanggah dengan hadis yang sahih, hadis ini kita pegang. Pasal apa? Pasal ini Nabi. Nabi itu Nabi kita dan Nabi dia yang mai duk habaq bercanggah dengan apa yang Nabi kata. Maka wajib kepada kita dan kepada dia mengikut Nabi SAW. Akibat daripada menentang Nabi, apa jadi dekat Syekh ni? Allah lembekkan terus tangan dia. Sampai nak angkat suap makan pun tak boleh lagi. Semata-mata pasal apa? Pasal al-kibru. Pasal takabur yang ada di dalam hati dia. Allah menghukum dia. Apatah lagi takabur itu kepada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu cerita hadis dia. Masalah, dia kata makan dan minum dengan tangan kanan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam syarah Muslim.
Pada umpama hadis dalam masalah yang tadi itu menunjukkan atas sunat makan dan sunat minum dengan tangan kanan. Walaupun hadis tu main nampak berat. Nabi tegur, hang tak mau dengar teguran Nabi. Hang nak pakai juga tangan kiri makan minum. Namun benda itu sunat guna tangan kanan. Kalau pakai juga tangan kiri, makruh. Dia kata. Yang kih tadi apa dia? Kih takabur dengan Nabi. Bukan kih kanan kiri. Tapi kih takabur dengan Nabi, hukumannya begitu. Dia kata. Dan makruh makan dan minum dengan tangan kiri. Dan sesungguhnya, ada bertambah riwayat di dalam Sahih Muslim daripada Nafi' akan memberi dan menunjuk dan mengambil itu pun sunat dengan tangan kanan juga. Dalam riwayat Muslim yang lain beritahu kata bukan soal makan saja dengan tangan kanan. Bahkan dia kata kalau kita nak bagi apa-apa ke orang, tangan kanan. Dalam riwayat Muslim yang lain kata kalau kita nak bagi apa-apa ke orang pun bagi dengan tangan kanan. Ataupun kita nak tunjuk dengan tangan kanan. Orang tanya ni minta maaf tang mana bilik air masjid ni, tunjuk. Api duk bincang pula nak tunjuk lagu tu kan, nak tunjuk lagu tu kan, nak tunjuk lagu tu, tu semua tak payah bincang. Tunjuk dengan tangan kanan sudah. Kan? Ustaz betul ya tunjuk macam ni Yahudi punya la ilaha illallah. Yang tu pula Iwan tidur tanya. Kan? Yang pentingnya apa? Tangan kanan. Nak tunjuk semua tangan lagu tu kah, nak tunjuk dengan ibu jari kah, nak tunjuk dengan jari telunjuk. Duk bincang pula dah. Orang nama pun jari telunjuk. Pasal apa yang duk tunjuk dengan ibu jari? Nama jari telunjuk tunjuk dengan duk tengkang yang tu pula. Hadis beritahu apa? Dengan tangan kanan tunjuk. Tunjuklah nak pakai jari apa ke apa dengan semua 5 jari ke apa ke. Yang penting tangan kanan. Ataupun dalam riwayat Muslim yang lain kata, juga nak mengambil benda, ambillah dengan tangan kanan. Orang bagi apa-apa, kita nak ambil tangan kanan. Itu pun dia kata sunat digunakan dengan tangan kanan juga. Kata Imam Nawawi, bermula ini hukum, yakni apabila satu orang itu tiada uzur. Imam Nawawi kata apa? Ni cerita semua duk suruh tangan kanan, suruh tangan kanan. Ni cerita pasal apa? Untuk siapa? Untuk orang yang tangan kanan dia sehat. Dia kudung dekat bau ni, tangan kanan tak ada. Bila orang tanya dia ni, Aita mana tu? Dulu. Awak tak tunjuk tangan kiri? Tak boleh, ni syaitan. Tak boleh. Dah tangan kanan tak ada, jadi uzur lah. Uzur sebab tangan kanan tak ada. Bila dah ada uzur pada tangan kanan, tak apa guna tangan kiri. Dia nak abang yang tu. Dan tu sampai macam tu dia pergi habang kat kita. Pasal apa? Pasal dia tahu ada orang tidur buat galang kabut benda ni. Kan tangan dia sakit jadi apa ke, bandage semua tak boleh, nak suap makanan apa pun tak boleh, tangan dia cedera. Tak mau juga nak guna tangan kiri. Pasal apa? Ini syaitan ya, tak boleh. Habis nak makan dia nak duduk sonoi dengan mulut duk makan dalam pinggan. Bila tangan kanan ada uzur, dibolehkan pakai tangan kiri. Dia abang macam tu. So kata Imam Nawawi, bermula ini hukum apabila seseorang itu tidak ada uzur pada tangan kanannya, maka dia guna tangan kanan. Maka jika ada uzur yang menegahkan dia guna tangan kanan untuk makan, minum dan sebagainya, contohnya dengan sebab sakit ataupun luka ataupun lain yang demikian itu, maka tiada makruh menggunakan tangan kiri. Macam tu. Very clear. Baik, kemudian dia kata Imam Nawawi, sayogialah seseorang itu menjauhkan segala perbuatan syaitan, dan bahawasanya syaitan itu juga ada 2 tangan. Ini ada dalam hadis lain menceritakan tentang benda ni. Dia ada satu kejadian Sidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat-sahabat Nabi ni tuan-tuan. Nabi ajak dia apa, dia pegang tak lepas dah. Itu sahabat Nabi. Kalau Nabi ajak macam tu. Dia tak akan buat lagu lain. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu satu hari jeremuk dengan satu orang duk makan pakai tangan kiri. Naik syekh dia. Sayyidina Umar. Dia naik syekh. Dia kata pasal apa hang makan dengan tangan syaitan? Sedangkan Nabi dah pesan makan dengan tangan kanan. Marah orang tu.
Sayyidina Umar khalifah marah ni, tuan-tuan. Dia ni pun angkat tangan baju kosong. Dia kata, tangan aku terpotong ketika terlibat dalam perang Al-Qadisiyah. Ahli ataupun tentera perang turun dalam perang Al-Qadisiyah, tangan dia ditetak, tangan tak ada, tinggal lengan kosong, lengan baju kosong aja. Yang Umar pergi sedekah dah cukup-cukup dah, tengok-tengok dia angkat kain kosong aja. Dia kata, tangan aku tak ada, tangan aku kena tetak dalam perang Al-Qadisiyah, pasal itu aku makan dengan tangan kiri. Bawa dah kai. Nak tegur ni pun biar pandang-pandang, jangan sembrono kalau nak tegur orang. Sayyidina Umar jadi kat dia macam tu. Sayyidina Umar pun manusia, kadang-kadang dia pun biasalah macam kita lah, kita pun manusia. Silap ni memang duk jadi, teruk dengan tak teruk, besar dengan kecil, silap ni memang jadi. Demikianlah berlaku kepada setengah daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Perang Qadisiyah ni perang apa, tuan-tuan? Ni yang kata sahabat ni terlibat dalam perang sampai tangan kodong, tinggal tangan kiri duk makan. Perang Qadisiyah ni perang apa? Perang antara Islam dengan Farsi. Bila dia jadi? Waktu zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada 13 Syaban tahun 15 Hijrah. Perang Al-Qadisiyah. Kita tak ajin dengar. Kita dengar perang Badar, perang Khandaq, perang Ahzab, perang Tabuk, Perang Al-Qadisiyah ini menjadi titik mula kepada Islam akhirnya bertapak di Farsi. Ni perang Al-Qadisiyah ini. Umar hantar pasukan tentera api. Tak boleh nak menang. Ni yang kata perang Al-Qadisiyah ni Islam lebih kurang, ada satu riwayat kata 30,000 orang, ada satu riwayat kata 50,000 orang. Farsi ada riwayat kata 120,000 orang, ada riwayat kata 130,000 orang. Berapa tu tak penting. Yang pentingnya Islam sikit, musuh ramai. Umar hantar pasukan-pasukan tentera api dengan dipimpin oleh pasukan ni, dia ni tak boleh menang. Hari pertama terang nampak Islam kalah, menang Parsi. Tentera Parsi dia dalam perang Al-Qadisiyah ni depa pakai gajah. Depa pakai gajah, sedangkan tentera Islam pakai kuda. Kalah. First round, second round kalah. Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai sakit kepala ni, duk fikir macam mana ni kita nak menang dalam perang ni, macam mana ni. Akhirnya Umar bin Al-Khattab buat keputusan nak hantar Sa'ad bin Abi Waqqas untuk pergi. Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang sahabat yang dijamin syurga dalam 10 orang. Hantar dia pergi. Dan Umar bin Al-Khattab ketika dia hantar Sa'ad bin Abi Waqqas pergi, dia tulis satu surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tulis surat, Sa'ad pimpin pasukan tentera hang pi ke Al-Qadisiyah. Di mana tuan-tuan Al-Qadisiyah ni? Sempadan Kufah di Iraq tu. Hantar pi. Dia tulis surat, dia kata, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, aku seru kamu dan tentera yang akan ikut kamu ni supaya bertakwa kepada Allah. Dia kata. Pasal apa? Kita kena ingat, kita orang Islam. Kita lawan dengan Farsi. Mereka kafir. Lebih kita tak mana, lebih kita pasal kita Islam, pasal kita menjauhi maksiat dan menjauhi dosa dan menjauhi derhaka Allah. Itu lebih kita, dia kata. Kalau kita pun sama macam mereka, mereka buat dosa, kita buat dosa, mereka buat maksiat, kita buat maksiat, mereka derhaka Allah dan Rasul, kita derhaka Allah dan Rasul, kita tentu kalah pasal mereka ramai. Umar kata. Kita boleh menang atas tentera yang ramai ni kalau sekiranya kita ada takwa. Kalau kita ada takwa, kita tidak akan buat maksiat. Kita tidak akan buat dosa. Dan kita tidak akan derhaka Allah dan Rasul. Itu surat yang Sayyidina Umar tulis kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas pun berbekalkan nasihat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Turun pi. Sampai di sana Allah Subhanahu wa taala bagi kemenangan dengan menghantar ribut angin. Dan akhirnya pihak musuh, pihak Farsi jadi kucar-kacir dan menang kepada pihak Islam.
Pengajaran daripada perang Al-Qadisiyah dan juga perang-perang lain ni apa tuan-tuan? Pengajaran dia. Allah yang nak bagi menang ataupun nak bagi kalah. Dan syarat Allah nak bagi menang apa dia? Syarat dia, kita pegang betul-betul dengan Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Hang tolong jaga agama Allah, Allah tolong hang. Kita baca ayat tu simple aja. Kita tak cukup yakin. Kata kalau kita taat Allah, Allah tolong tu, kita tak cukup yakin. Kita duk nampak ni bilangan, kelengkapan tentera, semua ni kita duk tengok, duk nampak yang nak contribute kepada kemenangan. Dah, sebenarnya menang ni kerja Allah. Allah nak bagi ke, dia tak mau bagi. Tapi Allah nak bagi, dia syarat. Hampa kena buktikan takwa hampa. Aku bagi. Tuan-tuan baca sejarah perang Khandaq. Perang Khandaq ni juga dipanggil perang Ahzab. Pasal Islam di-attack oleh berbagai-bagai puak. Banyak hizb. Itu sebenarnya Ahzab. Banyak puak. Mereka bergabung menentang. Berlanjutan sampai berapa puluh hari. Tak nampak kemenangan. Nabi sampai naik atas bukit kan, kita duk pergi haji, duk pergi umrah. Kita pergi ziarah Masjid 7. Mana dengar Masjid 7? Masjid 7 tu bukan masjid. Itu pos tentera. Pada waktu berlaku perang Khandaq ni, perang yang korek-parik yang dicadangkan oleh Salman Al-Farisi ni, tu pos-pos tentera tu yang dibuat masjid kecil-kecil di atas bukit tu. Nabi duduk dekat Masjid Fatah. Nabi duduk di situ, Nabi berdoa. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi doa hari Isnin, Nabi doa hari Selasa, Nabi doa hari Rabu. Tuan-tuan, Nabi dia pun bukan kata minta-minta dapat. Doa hari Senin tak nampak, doa hari Selasa, hari Rabu Allah bagi kemenangan dengan menghantar main angin ribut dan sebagainya, tunggang langgang habis musuh dan akhirnya Islam menang. Dia nak main last sekali apa dia? Bantuan Allah Subhanahu wa taala yang akan menjamin kemenangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian satu lagi tajuk pendek kita baca, bab ma jaa fi la'qil asabi' ba'da al-akl. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan jilat jari kemudian daripada makan. Benda simple-simple aja. Dia kata lepas makan mau jilat jari. Ketahuilah saudaraku, apabila satu orang makan dengan belau seperti mana gulai, sayur-sayur dan sebagainya, tentulah apabila nak berhenti daripada makan itu, dia nak kena basuh tangan kerana ada nasi, ada kuah gulai melekat di tangannya. Maka pada hukum syarak kita, dia suruh kita jilat apa yang melekat di tangan kita itu. Entahkan makanan yang melekat di tangan itu ada barakahnya. Tadi kita baca mukadimah tajuk barakah. Di antara benda yang Allah tinggal barakah ni dekat mana? Dekat sisa makanan kita. Kita makan nasi, dalam berapa biji nasi yang baki, yang menjadi sisa di pinggan kita makan tu, kita tak tahu tu biji yang mana tu yang ada keberkatan. Kita tak tahu. Kan tuan-tuan biasa tengok orang makan kadang-kadang, Masya Allah kan. Dia makan, sakit dia basuh tangan, nasi jatuh bro dalam pinggan. Kalau bilanglah butir nasi yang jatuh yang dia nak pergi buang tu, kalaulah dalam 50 butir nasi itu ada sebutir yang Allah janjikan keberkatan, dia buang keberkatan itu. Hang kaya macam mana pun, ikutlah sunnah Nabi. Saya duk makan lagu ni, saya lu nasi tabung saya kadang-kadang setengah pinggan buang lagu tu, tak apa, saya duk kaya macam tu juga. Boleh cakap lagu tu. Tuan-tuan nak jadi geng G26. Apa dia cakap macam tu? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Waktu dia nak ulah, tak, saya tak ulah banyak. Nah, abang kata apa? Ikut agama, itulah yang paling baik. Jangan ingat hang mengaji tinggi, jangan ingat hang pencen pangkat tinggi, jangan ingat hang pencen pun dah 15-20 ribu sebulan, jangan ingat. Itu semua boleh menyebabkan hang bebas daripada perintah Allah dan Rasul. Jangan. Pasal apa? Pasal kesudahan kita last sekali. Kita wa imma masuk syurga Allah, wa imma neraka. Dua tempat ya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh jilat jari lepas makan itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyal'aq asabi'ah fa innahu la yadri fi ayyatihinna al-barakah." Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu an. Kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sudah makan seseorang daripada kamu, maka jilatlah jarinya. Jangan rasa lekeh bila kita nak buat sunnah Nabi. Jangan. Tak mau ada dalam diri kita. Walau sikit, tak mau ada dalam hati kita ni lekehkan sunnah Nabi. Tak mau. Hang boleh buat, hang mampu buat, atau hang tak mau buat, atau hang tak mampu buat, itu bab lain. Tapi jangan memperlekehkan benda yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Saya nanti cerita panjang lagi tuan-tuan. Nanti cerita lagi. Jilat jari ini sunnah Nabi, tapi dia ada masa dia. Dia ada masa dia. Masa dia apa dia? Bila selesai makan. Kita makan satu talam misalnya 4 orang, kita selesai 3 lagi pun semua dah selesai, dah licin, dah elok dah, jilat jari, basuh. Jangan tengah duk makan baru 2-3 kali suap, kecap duk jilat. Jangan. Itu pengotok nama dia. Sunnah tapi nak kena praktikkan, kena pada tempat dia. Okey? Kan hadis Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Kalau aku tak bermaksud untuk nak beratkan, untuk nak menyusahkan umat aku, Nabi kata aku akan perintahkan tiap-tiap kali nak semayang suruh gosok gigi. Itu sunnah Nabi. Tapi mengamalkan sunnah itu bagi kena. Dia pergi faham hadis tu inda kulli salah, ketika nak semayang. Maksudnya ni masa nak takbir tu, masa tu baru sugi. Dia pergi faham lagu tu. Tak apa lagi lah, dia pergi dia lah. Ambil sorok-sorok sikit, gonyong-gonyong sikit. Kan? Dekat nak takbir ni, ambil gonyong-gonyong cantik dah. Lempang atas sejadah pula. Ya Allah. Nak buat sunnah tu elok dah, tapi dia bagi punah. Lempak pula, golek mai kat kawan sebelah pula. Tempat kawan ni nak sujud pula. Kayu tu bagus mai lentang. Kadang-kadang tuan-tuan, benda ni jadi tak jadi? Jadi kadang. Sama dengan kes jilat jari ni. Dia kata, apabila sudah makan seseorang daripada kamu, maka jilatlah jarinya. Kerana bahawasanya tiada diketahui pada barang mana ada barakahnya. Kita tak tahu tu dalam butir beras mana tu yang Allah janjikan keberkatan. Maka berkat itu menjadikan dirinya afiah. Dia kata, bila kita dapat berkat itu, sihat kita. Di antara tanda keberkatan, Allah bagi sihat, alhamdulillah. Ataupun dia kata menguatkan atas taat dan sebagainya. Tanda berkat Allah bagi kat kita ni apa dia? Kita kuat beribadah kepada Allah. Kuat beribadah. Baik. Jaga-jaga, dia kata. Bukan saya kata, kitab kata. Kan? Jim alif ga boh nombor 2. Maksudnya apa? Jaga-jaga. Jaga-jaga ni maksudnya apa? Jangan lena. Dengar, elok elok. Dia kata, jaga-jaga. Jangan jilat tangan itu di waktu tengah makan. Ni hak kata tak dia main lah. Baik, saya ulang lagi sekali. Dia kata jaga-jaga. Jangan jilat tangan itu ketika tengah makan. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak pula. Dia kata. Kerana membencikan orang yang makan sama dengan kita. Kawan yang makan sama dengan kita. Kita baru suap 2 mulut jilat. Tarik pula, tepuk bunyi. Hai. Kawan hadut makan sebelah ni dah tengok dah dia ni. Dia sebut dia tu, dia ni. Kita bagi tu jadi tak elok lah.
Sat lagi suap belum 3 mulut lagi, tarik lagi sekali jari. Tepuk bunyi, tarik tepuk bunyi lagu tu. Bunyi macam buka todong lemenek. Dia kata apa? Maka janganlah buat yang demikian itu. Yang ni tengah duk makan, duk jilat jari ni. Maka yang demikian itu ditegah oleh syarak pula. Kerana membencikan orang yang makan sama-sama dengan kita. Dan jadi mencampurkan ayak liok hang dengan apa-apa makanan yang ada di karut ni. Macam ni karut dah. Dia kata kau tarik tu dengan ayak liok dah. Allah, dah lah dia kaki okok daun. Dia pergi duk buat cepat-cepat lagu tu. Kita pakai bangkit basuh tangan pria dia ni kata, mak terus lain kali aku tak makan dah dengan diri ni. Itu pengotong. Dia niat nak mengamalkan sunnah, tapi dia buat cara tak kena. Nampak? So dia bagi tahu di sini, dia kata dan itu menyebabkan bercampur ayak liok kamu dengan apa makanan yang ada di depan kamu. Cepat. Tu dia pergi cekak ayak asam pula, ambil bola. Mana talam tu bagi kat dia seorang. Baik, dia kata At-Tirmizi dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan daripada Ka'ab bin Malik dan daripada Anas, dan bermula hadis ini hadis yang gharib. Dia kata masalah menjilat jari kemudian daripada makan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim, setengah daripada segala sunnah makan itu ialah menjilat jari selepas makan. Dia ulang lagi sekali. Bila masa nak jilat jari sebelum basuh ni? Bila? Selepas makan. Kerana memelihara atas barakah makanan itu. Dan juga kerana nak membersihkan baginya daripada makanan itu. Dan kata Az-Zubaidi di dalam syarah Ihya, dan ini satu adab yang sangat baik. Dia kata, ini satu benda baik dan satu sunnah yang elok untuk diamalkan. Kerana memberitahu tidak buruk pada makan. Buruk pada makan ni macam mana tuan-tuan? Makan 2 mulut pergi buang nasi. Itu buruk. Kita tak mensyukuri nikmat Allah bagi kat kita. Tadi saya sebelum mai tadi ada sahabat teks masuk dalam grup WhatsApp grup. Dan geng college Islam saya dulu. Pabuh dalam tu, mereka kata nak salah seorang daripada kawan kami lah. Dulu hak duk mengaji di college Islam ni budak Terengganu. Dia meninggal 2014 ni sahabat kami ni meninggal. Isteri ada lagi, anak 6 orang kot. Besar sekali, umur 23. Second dia ada di USM, perempuan. Third dia buat form 6, perempuan. Yang keempat, kelima sekolah rendah ke apa ke. Okay. Minggu lepas mak pula mati. Nanti tengok Tuhan dia nak bagi satu-satu ujian kat kita kadang-kadang. Ya Allah, tu yang duk minta tu, ya Allah janganlah uji kami ni dengan yang kita tak tertanggung. Pak ada, mak ada, anak-anak okey. Pak mati 2014 dan lagi setahun mak ada, mak baru meninggal. Anak tiba-tiba jadi tak ada siapa. So dalam masa setahun ni, abang yang umur 23 pun berhenti mengaji. Mengaji universiti mana ke berhenti gitu ya. Pasal di rumah kelang kabut. Makan tak ada, adik-adik tak ada orang jaga apa semua. Dia sacrifice, dia korban diri dia. Balik main jaga adik-adik. Dengan kelulusan tak ada, berapa duit dia dah boleh dapat sebulan. Hari ni tuan-tuan, anak tuan-tuan pergi mengaji universiti sampai ada master's degree. Tak ada kerja. Yang buat pasal. Tengok bidang apa dia ambil. Kalau bidang yang dia boleh pergi generate income, tak apa. Dia pergi ambil bidang yang tak boleh nak generate income ni, yang semata-mata mengharapkan makan gaji ni. Aduh. Duk bawa master degree ni, bawa macam orang bawa tepung minta sedekah. Tak ada kerja. Hak duk ada kerja dah baru ni depa keluar satu ni duk hantar mai syarikat oil and gas nak buang orang ni dalam masa yang terdekat ni. Depa divide dua, satu oil and gas international, satu oil and gas yang local company. Semua nak buang orang. Sebab ekonomi. Dengan harga minyak dunia merudum jatuh, dengan factory-factory kelang-kelang hak duk ada ni duk minimize depa punya production.
Kalau dulu orang kerja private sector ni boleh jalan buka dada, buka kancing baju. Pasal apa? Dia dengan first degree engineering, dia boleh earn. Dia boleh dapat sampai belah-belah ribu sebulan. Hari ini dia pergi kerja di private sector, orang bagi gaji 1,500. Baik pula kerja kerajaan. Masalahnya nak kerja kerajaan tak ada kosong. Dia duk keluar kata ni ada pun minta tak nak dapat. Tuan-tuan ada anak, tuan-tuan tahulah penyakit ni. Ni haduk kerja dah, haduk kerja MAS, Malaysian Airline System, tahu sekali buang, ribu orang buang. Tuan-tuan, bini tak kerja, dia seorang kerja, tiba-tiba dia dibuang kerja. Dengan diberi pampasan sekian banyak duit, dan tak ada income bulanan dah. Itulah seketui yang dapat. Banyak itulah nak makan tak tahu berapa lama. Dengan bini tak kerja, dengan dia pun umur dah 45, nak pergi minta kerja tang mana. Dengan keadaan duk jadi macam tu. Dengan dia, anak-anak semua duk mengaji sekolah lagi. Dengan dia ni duk fikir ni rumah tak habis bayar lagi. Dengan duk fikir kereta tak habis bayar lagi. Dengan duk fikir duit ni anak nak mesti keluar sekali berapa ribu keluar semua. Bukit nak dia dapat masa kena buang kerja itu toto jadi pengsu kecil, toto ranak, tak ada apa. Apa nak jadi ni? Kalau seorang tak apa, kalau 10 orang tak apa, kalau 100 orang tak apa, tapi kalau dah sampai beribu orang pergi jadi macam ni, apa akan jadi tuan-tuan? Gerai goreng pisang ni sampai pisang pun tak ada lah. Dulu duk jual goreng pisang belah tempat saya di seberang perai. Nupi ambil pisang ni, dibaling, disik, pi ambil pisang. Pi baru ni singgah kata, Ustaz, Allah, dia kata pisang tak ada Ustaz. Kata, selama ni hang duk pi ambil di mana? Saya duk pisik, duk pi baling Ustaz. Ada orang dia tak ada Ustaz. Semua pakai timpa api. Tak ada dah pisang pun. Tu hak duk jual goreng pisang dah berapa belas tahun dah. Ni hak baru kena berhenti dengan MAS nak pi jual goreng pisang ni lagi. Duk buat nasi lemak jual tepi jalan ni. Keluar tajuk apa kita ni? Cerita pasal makan duk membaziang tadi ni. Nak abang kata membaziang ni jangan tuan-tuan. Pasal kita tak tahu langit bukan selalu cerah. Nak abang lagu tu. Dalam pada duk kerja, duk pendapatan, duk dapat elok-elok. Tak tahu kena berhenti kerja. Sekaligus dengan tu tuan-tuan, dia nanti mai apa? Dia nanti mai jenayah meningkat. Pasal apa? Pasal dia otak dia fikir ni dah tak boleh fikir dah. Dah tak boleh fikir dah. Duit nak dia dapat masa kena buang kerja itu, dia pergi boh dalam buat menyaga, lingkup duit tu. Duit tu yang kalau dia tak buat menyaga, dia boleh makan pelan-pelan, boleh tahan 3 tahun. Dia pergi rejam masuk dalam satu menyaga apakah, sebulan habis duit tu. Menyaga lingkup, duit habis. Anak nak pergi sekolah, anak nak duit. Rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar. Otak dia tak boleh fikir. Lelai dia nampak kereta, orang main mengaji di masjid, dia pergi rimbuk cermin kereta kerana satu beg kain telekung dalam kereta punya pasal. Saya tak tahu kalau ustaz jadi ke tak. Belah kami jadilah. Nak pergi semayang masjid pun takut. Turun-turun main masjid, terpeluhung, cermin pecah. Pasal apa? Tak ada apa. Bini kata, Allah, tadi saya tinggal beg kain telekung. Kerana kecuaian bini, pergi tinggal satu beg kosong. Kain telekung tu ambil pakai dah. Masuk masjid, tinggal beg kosong. Hamba Allah yang desperate ni, yang tak ada duit nak makan minum, nak bagi anak sekolah, tak ada duit ni. Dia desperate ni, dia pergi tengok, dia nampak rupa beg dalam kereta je. Dia rimbuk cermin pecah. Dia nak ambil beg tu. Wahai beg tu, beg kain telekung kosong. Akibat daripada apa? Daripada keadaan ekonomi yang jadi macam ni. Oleh itu, dalam keadaan kita yang masih tak jadi macam tu, hargailah rezeki yang Allah bagi. Nak abang yang tu. Keluar tajuk ke tak? Tak keluar tajuk. Nak abang yang tu. Nak abang kata apa? Hargailah nikmat yang Allah bagi dekat kita. Sebiji beras pun sangat berharga. Kepada sahabat saya meninggal, yang isteri dia baru meninggal ni, kawan yang text mai dalam grup tadi ni, dia kata apa? Dia kata anak-anak Allah yarham ni yang baru meninggal ni, anak-anak ni siang memang air sejuk saja. Malam baru makan nasi dengan toyo. Dia main tahap tu dah, sampai tahap tak ada duit dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tak apalah, bapa dia dulu ada dalam grup, yang orang dalam grup ni masih lagi Allah bagi rezeki, boleh pakat-pakat tolong, boleh lagi.
Cuma tak tahu. Bila bagi tahu baru tahu. Barulah pakat-pakat duk usaha nak tolong dia macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rupa-rupanya hadis-hadis Nabi yang duk mai dekat kita ni, dia jauh ke depan. Dia nak abang kat kita kata apa? Bukan sahaja dia suruh ikut sunnah Nabi, tapi dia nak abang kata setiap benda yang Nabi sunnahkan itu pasti ada banyak kebaikan padanya. Baik, so dia kata apa? Dan kata Az-Zubaidi dalam Syarah Ihya, ini adalah satu adab yang baik. Bila habis makan, jilat-jilat jari, jangan ada sebiji nasi pun tinggal sisa di dalam pinggan. Itu adab yang sangat baik. Dan dia satu sunnah yang sangat elok. Kerana memberitahu tidak buruk pada makan. Kita tak membazir itu, kita tidak buruk laku pada makan. Dan merengkahkan atas barang yang dihajati kita. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk bab ma jaa fil luqmah tasqut. Tajuk ni pun bagus. Dia nak mai pula dekat kita, tapi tajuk ni bulan 3 tuan-tuan. Bulan depan tak ada pula. Inilah masalah dia. Lepas ni dia akan masuk tajuk fil luqmah tasqut. Nah, abang kata dalam kita duk makan ni, dalam pada benda kita duk suap tu, ada kadang-kadang makanan tu jatuh. Dia nak yang tu. Kan kita makan, sama ada makan nasi, kadang-kadang jatuh sebiji dua nasi. Kadang-kadang makan biskut, jatuh serpih. Serpih biskut jatuh. Dia kata, apa kita nak buat kepada hak jatuh daripada mulut kita tu? Adakah ambil jatuh daripada meja ke? Atau macam mana? Nabi SAW ada bagi tahu cara dia. Nah, mudah-mudahan Allah bagi kelapangan dan kita dan baca apa yang nak disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita. Kemudian yang berikutnya dia mai cerita apa? Dia cerita kalau kita makan apa qas'ah tu apa? Pinggan kita makan tu, dia suruh palit. Tahu palit? Buah jari palit di keliling pinggan tu makan. Jangankan nasi sebiji. Kuah gulai tu. Hadis bagi tahu. Nabi kata apa? Letak jari, palit ke apa? Saya duk panggil palit yang tu. Tu, lagu tu. Kan? Walaupun masjid ni ada ustaz, tapi ada orang Terengganu, ada orang Kelantan, ada orang Pahang. Dia kata, palit mana pula? Palit ni apa? Lagu tu. Dia suruh palit tu. Jangan tinggal. Pasal apa? Di sana juga ada keberkatannya. Tuan-tuan, kita pakai ikut apa yang Nabi SAW bagi tahu dekat kita, kerana kita yakin ada kebaikan dia. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادات أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.